Tanpa buang masa, kita nak perkenalkan kita punya speaker pada sesi malam ni. Tengok dia punya gaya kan. Gaya, yang rambut panjangnya. So, siapa yang tak kenal Tuan Nur Azam Budin. Kita punya speaker pada sesi malam ni. Beliau juga dikenali sebagai, kalau dia punya, apa kata, tagline dia adalah Trader Lifestyle. Trader Lifestyle adalah beliau punya, kata, nickname. Dan beliau sangat-sangat dikenali satu Malaysia. Dan beliau juga merupakan seorang wakil pemasaran atau marketing representative dengan RHB dan juga dengan Melaka Securities. Penulis buku, saya pun berperasan. Ada penulis buku juga, kitab SCPO. Mungkin kita boleh minta beliau ke macam mana nak dapatkan buku tersebut dan juga minta beliau tanda tangan buku tersebut. Okay, so Tuan Nur Azam dah ada ke belum kat situ? Kita sebelum kita nak mula sebentar lagi, dah ada ke belum Tuan Nur Azam? Saya ucapkan terima kasih Tuan Izzat Azami dan juga Bursa Malaysia dan Excellent kerana menjemput saya untuk beberapa kali dah ni. Okay. So malam ni sesi kita agak istimewa sikit sebab ramai orang selalu nak bercerita pasal trading. Ramai orang nak belajar macam mana nak jana income ataupun nak bina kekayaan daripada trading. Tapi apa sebenarnya first step yang kita perlu ada? Apa yang perlu, yang knowledge asas yang kita tahu sebenarnya sebelum kita cerita pasal kekayaan. Okay. So saya percaya dekat dalam ni ramai yang dah sedia maklum tentang, dah quite familiar dengan market pasal futures. So tapi saya nak tekankan dekat sini sebelum kita nak cerita pasal macam mana kita nak buat ataupun nak bina kekayaan dalam dunia perdagangan pasaran niaga hadapan ni, benda paling important yang kita nak kena tahu adalah sebenarnya macam mana, apa sebenarnya asas dia, asas untuk kekayaan ni. So kalau kita cerita by definition saja, asas kekayaan ni apa benda sebenarnya tuan-tuan dan puan? Asas kekayaan adalah ukur untuk kita menilai nilai aset yang dimiliki oleh individu. Okay, maksudnya kat sini kalau you guys ada multiple of asset dari segi cash, property, asal dan sebagainya, kita ukur daripada nilai kekayaan tersebut berdasarkan nilai semasa semua aset, sama ada fizikal ataupun aset tidak nyata lah, ataupun kita panggil intangible asset lah. Okay, kita as you know, aset kita ada dua jenis aset tu tak? Aset nyata dan tidak nyata. So sedikit pengetahuan kenapa anda perlu tahu sikit pasal definisi kekayaan ni, sebab kekayaan ni sebenarnya bukan datang daripada semata-mata trading, semua trading. Kekayaan ni boleh dibina dengan pelbagai jenis cara. Okay, tapi malam ni kita akan nak cerita salah satunya adalah trading lah. Salah satunya yang kita cerita adalah trading. Okay, alright. So apa yang kita nak cerita dulu sebelum pasal kekayaan ni, apa yang kita nak masukkan dulu? Okay, jenis aset kekayaan, apa yang perlu ada sebelum you nak bila kita cakap pasal kekayaan, apa benda yang membawa faktor ataupun contribution besar untuk membawa you ke arah dari kekayaan. The first of course adalah simpanan. Sebab apa? As you know, orang kaya ni, definisi kaya ni, dia boleh jadi apa? Kalau you adalah orang yang menyimpan. Ada orang dia kaya dari segi menyimpan. Dia menyimpan bertahun-tahun lamanya, dia simpan hasil daripada perlu dia bekerja dan sebagainya, dan dia jana that 1 million. 1 million. So definisi sebenarnya kekayaan ni, adakah kita mempunyai 1 juta kita dah kaya? Sebenarnya kekayaan ni dia ada banyak kalau kita nak pecahkan. Maksudnya kalau kita ada 1 juta tu, kita sebenarnya adalah jutawan. Tapi kalau kita ada 1 juta ringgit tapi hutang kita 2 juta, itu pun tak kira jutawan juga. Betul tak? So kekayaan ni apa sebenarnya? Okay. Kekayaan ni kalau by saya punya personal perspektif, saya kata orang yang memiliki harta dan mempunyai hutang yang kurang. Tak ada hutang tu macam almost impossible nowadays. Tapi orang yang kaya ni adalah orang yang punya certain amount of asset tapi dia ada hutang yang kurang. Okay, jadi jenis aset kekayaan tak semestinya you kaya through hasil simpanan. Hartanah pun salah satu pelaburan yang boleh menjadikan you kaya. Contoh, ada orang dia maybe ada cash on hand 200,000 saja, tapi dia beli rumah nilai dia 800 millions value dia. Jadi ataupun dia mungkin beli rumah pada ketika itu 300,000 ringgit kan, beli hartanah. Tapi after 10 years, tiba-tiba sebelah tu nak buka pula shopping mall terkemuka. Jadi value terus naik dari jadi 1 million. Pun boleh jadikan you kaya juga. So ada banyak faktor yang menjadikan kita ni kekayaan sebenarnya.
Dan salah satunya macam pelaburan jugalah, pelaburan. So pelaburan pun bukannya semata-mata pelaburan futures. Kita cakap pelaburan dari segi stock market, kita ada bond, kita ada unit trust, ASP. So all this type of pelaburan ni boleh membawa ataupun generate income yang boleh memberi contribution ke arah you nak bina kekayaan tu. Sebab tu saya nak kena cerita, sebelum saya nak cerita macam nak bina daripada futures ni, saya nak you faham bahawa kekayaan ni bukannya hanya dibina hanya by trading. Tidak. Sebenarnya kebanyakan orang kita, sebab kita dekat luar sana telah dimomokkan, ditunjuk oleh certain individu, portray bahawa kekayaan dibina daripada trading, tunjuk pakai Lamborghini dan sebagainya. Tak, sebenarnya di behind of the kekayaan tu yang dibina tu ada benda-benda lain juga yang contribute that wealth. Okay, so itu benda yang you kena faham lah tentang apa yang kita nak cerita tentang pelaburan. And then dia juga ada, di dalam pelaburan juga ada beberapa jenis. Bila kita cakap pasal kekayaan, dia mesti main dia adalah pendapatan. Macam mana pendapatan, apa yang macam mana yang membawa, yang generate, yang membantu anda untuk membina kekayaan tu. Itu yang soalan dia. Okay. As you know, I think this is common knowledge yang ramai orang tahu. Kita ada dua jenis pendapatan, aktif dan pasif. Okay, aktif ni kalau nak tengok kriteria dia senang je. You biasanya kalau you bekerja untuk pendapatan tu is a aktif lah, active income. Okay, you perlu terlibat secara langsung untuk buat kerja-kerja tu. You terikat dengan schedule, and then dia punya you tidak perlukan pelaburan. Dia ada fixed income. You buat kerja ke, tak datang kerja ke, you meet you punya KPI 9 to 5, lepas tu you cukupkan you punya performance, gaji tu lah you akan dapat. Banyak tu lah you dapat. Dan risiko dan ganjaran dia rendah lah. Okay, macam income you nak grow daripada satu amount ke satu amount, maybe after 2-3 years baru you nampak hasil dia. Okay, itu kalau you kerja company yang bagus. Kalau company yang tak bagus, bonus tak ada semua, itu different case lah. So itu one of the income, kita panggil active income. Okay, tapi bila nak cerita pasal kekayaan ni, dia sebenarnya yang membawa atau menjana pendapatan yang banyak sebenarnya adalah passive income. Okay, saya tak pernah dengar lagi orang yang kaya daripada true active income. Kebanyakan yang saya tahu dia kaya daripada passive income. Macam mana passive income tu membantu dia kaya? Okay, first kita tengok dulu kriteria passive income ni macam mana. Pertama, duit bekerja untuk pulangan. You tak perlu hands on dekat satu benda tu, duit. You letak duit kat situ dan dia membiak. Okay? Dan surprisingly, nowadays sebenarnya untuk nak bina kekayaan tu ni senang. Terlalu senang. Tetapi dia memerlukan satu benda, disiplin. Macam mana nak dapat disiplin tu? Kejap lagi kita explain lah macam mana disiplin tu pula. Okay? Boleh dicapai. Okay. So, now, sorry. Okay. So, and then ada sambungan lagi sikit. Okay. Untuk pasif ni, dia biasanya tidak terlibat secara langsung. Okay. Tiada tetapan jadual. Maksudnya, you tak ada komitmen untuk, kena buat certain ni untuk dapat this amount. Tiada risiko. Tapi risiko dan ganjaran ni besar. Dan perlukan pelaburan. Okay. The keywords dia aliran tunai berterusan. That's the keywords. Aliran tunai berterusan. Apa maksud aliran tunai berterusan? Maksudnya, boleh tak, macam for example right now, while you are tengok saya punya webinar ni, ada tak you dengar duit masuk kat dalam you punya account? Keting, 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 ada tak? Itu yang kita maksudkan aliran tunai berterusan. Dia tak semestinya aliran tunai itu setiap minit, setiap saat. Boleh jadi setiap hari, setiap minggu, tapi aliran tunai itu berterusan. Dan itulah sebenarnya kunci macam mana kita nak bina kekayaan ni. Okay? So aliran tunai ni kita boleh consider as macam bila kita cakap pasal pasif ni, kita boleh cakap pasal bukan semata-mata pelaburan je. Kita boleh cerita juga kalau not just buying a stock market ke, ataupun you boleh labur dekat satu syarikat yang let's say you jumpa ada this company, dia buat jalankan satu perniagaan, you nampak potential, you laburkan on certain amount untuk dapatkan return sekian-sekian. Ada terma dan syarat dia. Itu pun boleh jadi juga sebagai passive income. Ataupun kalau you tengok ejen-ejen hartanah yang commercial yang memang yang boleh pakai kereta mewah, dia sebenarnya
commission based punya pekerjaan, itu pun passive income. Okay, so sebenarnya ada banyak cara, cuma you kena fahamkan asas. Sebenarnya kunci dalam apa-apa pun pekerjaan yang kita buat, kalau kita berjaya, kita kena faham asas dulu. Asas tu penting, sebab without foundation, macam mana kita nak berdiri teguh kat situ. Okay, so bila kita dah cakap pasal wealthy tu, sekarang baru kita cerita the main. The main before kita cerita pasal bina kaya pasal trading, ini main dia. Inilah sebenarnya yang you perlu fokus. Simpanan sebelum pelaburan. Sebab apa tahu? Ramai orang dia nak kaya, dia nak ada duit banyak, tapi dia tak ada simpanan. Okay. Asas untuk before pelaburan pun sebenarnya adalah menyimpan dulu. Okay, saya suka ada quote daripada Warren Buffett ni. Dia cakap, jangan simpan apa yang tinggal selepas berbelanja, tetapi belanjakan apa yang tinggal selepas menyimpan. Maksudnya dia nak battle ni betapa pentingnya menyimpan. So dekat sini saya nak tanyalah, berapa ramai je antara kita ni sebenarnya yang betul-betul ambil bila gaji ni kan, kita terus menyimpan dulu. Kita ambil lepas gaji, kita terus menyimpan dulu. Okay? Saya nak share, macam saya sekarang, macam saya ada habit menyimpan yang agak nak kata disiplin tu macam overrated lah kan, tapi boleh kata agak konsisten lah, which is saya akan letakkan some amount of money upfront dulu. Maksudnya bila dapat whatever income, letak dulu, simpanan dulu. So sebab apa? Sebab saya sedar sebenarnya in order untuk kita bina apa-apa pun adalah sebenarnya kita perlu ada some amount of money. Okay? Kita boleh buat sesuatu, maksudnya kita boleh kaya bila kita ada duit. Kalau kita tak ada duit, kita susah nak kaya. Kalau cakap macam tu general kan. Macam ni lah, saya bagi perumpamaan semudah. Okay. You boleh buat sesuatu dengan duit. Tapi kalau tak ada duit, you tak boleh buat sesuatu pun. Maksudnya apa-apa pun you tak boleh buat. That's how important this money. Sebab tu perlu ada simpanan yang bagus. Perlu ada simpanan yang very discipline. So cara dia macam mana tau? Okay, cara dia adalah dengan letakkan satu komitmen, disiplin yang tinggi untuk you buat simpanan. So saya nak share macam mana you boleh buat simpanan yang orang kata agak dengan disiplin lah. Dengan disiplin you boleh menyimpan duit. Okay? So ini adalah jelima simpanan utama yang you boleh guna apply dekat dalam kehidupan you, tapi dengan syarat ikut pada situasi kewangan you. Okay? Kewangan kita ni semua lain-lain. Ada orang pendapatan dia banyak ni, ada orang pendapatan dia. Tapi simpanan utama ni sangat penting pada saya yang you boleh absorb. Dan sebenarnya daripada simpanan, 5 tip simpanan yang saya nak bagikan ni, tak semestinya you boleh ambil semua. Maksudnya kalau you tak mampu buat semua tak apa. You buat 3 daripada out of 5 ni pun okey dah. Okey. Tapi syarat dia mestilah kena ada komitmen dan disiplin yang tinggi. Dan first rule yang saya boleh cakap, saya beri keutamaan untuk orang yang kalau boleh, kalau dia ada fresh graduate ke, baru start, yang dia kurang lagi buat debt, hutang, maksudnya dia belum ada komitmen yang tinggi lah. Hutang dia masih level apa orang kata ada duit ekstra. Ini adalah tips yang bagus untuk anda. Okay? Cara dia by theory dia adalah technically you try to save up to 40% lah. Okay? The minimum 40% daripada hasil pendapatan, bergantung pada situasi kewangan. Tapi kalau you guys adalah orang yang memang dah ada komitmen yang tinggi, then you kena adjust based on your flexibility. Tapi you kena ada simpanan-simpanan ni. Simpanan first kali yang paling penting adalah simpanan tetap. Simpanan tetap ni adalah simpanan yang sangat-sangat perlu buat. Dia adalah simpanan paksaan. Yang maksudnya, you kena nak ke, suka ke tak suka ke, you kena ada. Walaupun serendah RM50. Tapi dia must fix. Okay, fix. Dia suka tak suka, you kena letak tepi dan you kena jangan tengok dah di simpanan ni. Letak. Every month commitment. And then kita ada simpanan persaraan. Okay, tabung untuk you gunakan untuk menyimpan. Atau biasa macam orang yang bekerja dia dah ada EPF lah. Dia dah ada KWSP, simpanan tetap macam tu. Tapi orang yang bekerja berniaga, you tanya, adakah you dah buat belum simpanan ni? Atau you sebenarnya you tak buat pun langsung. Ini sebab ini one of the important thing yang you kena ada, sebab most likely kebanyakan orang bila di hari tua dia tak ada langsung simpanan. Saya ada story yang saya boleh share sikit lah. Dia someone yang saya kenal. Okay, dia resign daripada kerja government.
So after that dia just bekerja random lah. Ada kerja ni, dia buat macam-macam kerja. Tapi dia tak buat langsung simpanan persaraan ni. Okay, by time umur dia dah almost 60, dia dia tak boleh retire lagi. Dia tak boleh retire lagi sebab hutang banyak. Jadi dia boleh bekerja macam-macam benda dia buat. Sebab dia tak ada simpanan persaraan ni. So very important untuk you ada di simpanan. Okay, dan simpanan pendidikan. Simpanan pendidikan ni I nak share, even myself until now saya akan ada allocation in 1 year at least around roughly saya cakap around 2000 untuk tabung saya untuk saya upgrade knowledge saya. And until now pun saya masih lagi pergi belajar. Saya join ada course, kalau ada orang saya tengok course yang berminat marketing ke business ke whatever, saya akan attend, bayar for the course. Sebab apa? Sebab simpanan pendidikan ni sebenarnya is bila you upgrade you punya knowledge, you bukan semata-mata upgrade pengetahuan ni sebenarnya. You juga upgrade you punya value yang you boleh add on. Kalau you orang yang bekerja, you boleh add value dalam you punya company dari segi skill baru. Tapi kalau you tak bekerja, you boleh juga menjual that value dari segi kalau you berniaga, you boleh letakkan you punya nilai-nilai knowledge yang you ada tu as advantage untuk you buat sesuatu lah for your business. That's why I think pendidikan adalah satu important. Okay, and then simpanan kecemasan ni as you know lah, macam tabung tabung untuk kita gunakan untuk kecemasan lah. Let's say kalau kereta breakdown ke kan, kalau you orang yang bawa motor pergi balik ulang-alik kerja and then tayar bocor ke, itu kind of emergency. Okay, kecemasan. So kecemasan ni biasanya kalau depend pada orang, tapi as minimum as RM3,000 should be ada dalam this tabung ni akan bantu you. Okay, and then of course the last one adalah kita simpanan pelaburan lah. Kalau you perasan just daripada from the beginning until now, kita asyik cerita pasal how to save money. Sebab apa tau? Sebab before you nak invest, you kena ada simpanan dulu. Simpanan inilah yang sebenarnya yang penting untuk you nak buat sesuatu dalam pelaburan. Sebab tadi simpanan, sebab saya cakap terus terang, some of people dia meletakkan pressure, sebab dalam trading ni you perlu relax. You tak boleh macam ada tergopoh gapah dan sebagainya. Jadi you perlu, bila you trade tu, you ibarat emotionless. Okay, you trade dalam keadaan hati tenang sebab you nak ada good judgement, you nak ada rational mindset. Tapi kebanyakan orang dia letakkan pressure awal sebelum dia trading. Sebab apa? Sebab dia orang tak ada di tabung-tabung. Dia orang tahu kalau duit ni dia orang letak 3,000 di labur, kalau hangus itulah hangus, habis duit. Dah tak ada dah backup. So the problem tentang bila orang trader-trader yang membuatkan yang ada mindset macam tu kan, bila dia letak, dia gamblekan duit dia 3,000, 5,000 untuk pelaburan tanpa ada di tabung-tabung, dia dah letakkan pressure, certain pressure untuk diri dia. Sebab apa? Kalau hilang RM200 duit pelaburan aku ni, maksudnya tak adalah, habis lah, dah tak ada backup lah RM200. So you, kalau bila he lost RM200, mindset you akan rasa okay, aku nak kena cover this losses. Sebab tu kenapa ramai trader dia fail. Sebab bila kita cakap pasal pasaran, even you berdagang dekat pasaran pun, nak bina kekayaan dekat mana-mana instrumen sekalipun, bila you dah letak the certain pressure, you dah susah, dia dah kacau sebenarnya emosi dan trading. So that's why bila you dah ada tabung-tabung ni, dan you baru boleh buat simpanan pelaburan, simpanan khusus yang digunakan bagi tujuan pelaburan lah, yang you boleh guna. Inilah yang modal yang nak guna untuk invest dekat saham ke, nak invest dekat FCPO ke, nak invest dekat mana-mana instrumen. So sebab apa? Sebab you dah tahu if anything goes wrong, you masih ada backup. That's why very important untuk ada simpanan ni. So now saya nak share dengan anda the tips macam mana kita nak menyimpan. Sebab apa saya nak share dengan korang? Sebab saya tahu kebanyakan kita, bukan semua orang, tak nak pukul rata, tapi ada kebanyakan daripada kita ada problem tentang habit menyimpan. I tell you, saya dulu pun ada masalah habit menyimpan. Saya nak cerita dengan you guys sikit, a little bit of story about myself. Sama saya belajar
Even saya, zaman saya study sendiri pun, saya memang rajin buat part time. Saya ada buat kerja-kerja freelance dan sebagainya, which is saya even my study pun, during my study pun saya dah pegang amount yang agak besar lah. Tak adalah sampai puluh ribu, tapi campailah sekat 7-8 ribu tu capai. Hasil daripada buat duit-duit tepi macam ni je. Duit-duit tepi macam ni. Duit tepi macam kita buat assignment senior lah, kita buat project, certain project lah, kita buat macam I minat dalam videografi, I ada buat some editing video untuk certain people yang minta, kita charge lah, and I charge each of them satu kepala, kalau in one group satu kepala saya charge. So itu cara saya menyimpan. Tapi masalahnya saya tak ada, saya pandai cari duit, tapi problem saya adalah saya tak pandai menyimpan. Saya ada habit untuk spending banyak. Dan saya develop saya punya habit menyimpan ni bila saya membaca tentang buku-buku kewangan yang menyimpan tentang macam apa. Saya tak ingat saya tengok ni kat mana, tapi saya ingat one of the friends, saya punya kawan masa saya bekerja dulu, saya punya habit menyimpan datang daripada dia. Sebab dia a successful millionaire, okay, dan dia come from background yang tak ada, kosong. Dia zero background, maksudnya dia bukan family daripada kaya ke apa, tapi dia kaya daripada hasil menyimpan. Maksudnya every job dia buat ke apa, dia menyimpan. And they tell me this thing, and I will gonna share dengan you apa yang dia share dengan saya. Okay, dia cakap macam ni, sebenarnya nak kaya ni tak susah, dia kata. Kau perlu ada habit menyimpan. Ni di ayat dia lah, menyimpan. The first thing kau kena fokus adalah you kena aim ada 100,000 dalam tangan. 100,000. Nak dapat 100,000 tu yang susah. Nak capai 100,000 yang pertama tu susah. Sebab you kena work hard kan. Bila you ada 100,000, you boleh diversifykan dengan banyak cara untuk growkan daripada 100,000 tu menjadi 200,000. Dan daripada 200,000 tu boleh jadi 300,000 dan sekian. Okay. Kemudian part of lagi susah adalah untuk create the first million, dia kata. First million. Sebab apa? Through your investment dengan 100,000 tu, yang berkelebihan dia bila you ada 100,000, you boleh buat macam-macam cara untuk dapatkan another 100,000. Tapi dalam that process, you akan cuba struggle untuk dapatkan the first million. So it's not gonna be easy road lah, dia kata. Kan? Tetapi the moment you ada first million, dia kata, to make a second million dah senang, dia kata. Itu ayat dia. So saya masa tu saya okay, apa aku buat dengan life aku kan, tak menyimpan langsung masa tu. So I terbuka hati dan I start menyimpan. So masa tu nak menyimpan 100,000, tapi I tak berjaya pun achieve 100,000 tu, tapi 50k masa tu, masa zaman I kerja tu I berjaya save up to 50k. Dan 50k tu lah I ingat lagi around 2011 macam tu I start invest in stock market. I ingat Asia bagi pulangan paling best masa tu. Okay. So tolak tepi tu, so kita nak cerita pasal tips and trick macam mana kita nak menyimpan. Okay. Ini tips untuk orang yang ada masalah dan dia ada habit yang susah nak menyimpan. Maksudnya dia overspending, suka belanja benda merapu. Okay, tips untuk menyimpan simple je. First thing, bila ada duit, okay, bila ada duit, first you simpan dulu sebelum you belanja. Itu tip paling senang. Tapi of course, some people, dia tak boleh nak commit benda tu. Okay, jadi datanglah tips yang saya nak tulis, share ke depan ni, tips tabung hijau. Tips tabung hijau ni simple je sebenarnya. Okay, let's say you hari gaji, and then you pun withdraw kat ATM machine RM200. So dapatlah sama ada RM50 sekeping ataupun 100 sekeping kan. So cara dia adalah bila you belanja, pecahkan duit tu, you belanja. Bila you belanja, you dapat baki ada notes RM5. Notes RM5 tu you tolak ke tepi terus untuk letak dalam tabung. Okay. You will be surprised kalau you buat ni within 3 months, you tak sangka you boleh simpan duit yang banyak. Sebab saya pernah buat method ni. Okay. Tapi I dah buat lama lah, last time I buat. Okay. I letak, I tolak tepi RM5 macam tu. And I letak dalam tabung. At one time, tabung tu besar, dia jadi penuh. So I pun macam, okay lah, dah lama kan. I pun buka. I sorted tengok apa yang
apa kira-kira nak tahu berapa eh. I ingat masa tu within less than I think dalam 3 bulan je, 3 month je I can save up to 1000 plus 1000 lebih. Nah, dengan hanya tak tepi. Maksudnya every time duit dapat tolak tepi. Tolak dapat. Itu first tips untuk tabung hijau. The second one adalah simpanan automatik. Simpanan automatik ni macam mana? Maksudnya you buat potongan setiap bulan. So sekarang nowadays zaman teknologi tau. Zaman teknologi dia tak sama macam dulu. Dulu kalau kita nak menyimpan, nak buat anything kalau kita nak buat macam nak menyimpan ni kita kena guna buluh lah, kena guna tabung lah. Sekarang kalau dekat you punya perbankan online, perbankan online kan. Sekarang kalau you perasan ada tabung. Even kalau you orang if you are using MAE dan sebagainya, dekat situ dah ada tabung. So tabung tu you boleh letakkan berapa amount you nak capai matlamat you dan bila tarikh dia nak deduct daripada account you. Okay. So in 1 month, okay, dalam sebulan kalau you akan sedar lah sebab benda ni dia potong every month. So let's say you nak kena achieve this amount berapa bulan. Saya pernah buat gunakan MME ni sepanjang saya ni saya pernah buat dalam 5 kali lah. Okay. Dan usually saya buat untuk macam simpanan rotek. Untuk rotek kereta dan sebagainya kan. Jadi kita buat potongan siap-siap tepi. Supaya dia tak perasa sedar. So set. 3-4 bulan kan. 3-4 bulan, 5 bulan macam tu. Dah achieve dah. Dah boleh bayar rotek. Tapi ini adalah salah satu alternatif yang saya gunakan untuk bayar rotek. You guys boleh be kreatif untuk you simpan buat tabungan haji ke, nak buat tabungan pelaburan ke, tabungan simpan. Tapi the idea is adalah menyimpan. The whole idea is menyimpan. Okay. And then the tips dia simpanan 52 minggu. 52 minggu sebab apa? Sebab setahun ada 52 minggu. Okay. So buat simpanan setiap minggu mengikut jumlah mingguan. Maksudnya minggu pertama, let's say lah sekarang awal bulan kan. So minggu pertama ni letak RM1. Next week letak RM2. Dia ikut jumlah mingguan tu. Minggu ketiga RM3, RM4, RM5. So up to 52. Nanti by 52 weeks nanti you kena letak RM52. Dalam setahun you dah berjaya menyimpan sebanyak RM1,378. Ini tips menyimpan. Okay. So kenapa saya duk tekankan pasal simpanan semua ni? Sebab this is very important. Bila kita nak cerita kekayaan ni, asas dia adalah menyimpan. Okay. Tips dia, kekayaan ni you kena asas dia adalah menyimpan. Kalau you tak menyimpan, you tak boleh kaya. You jangan expect daripada trading boleh you jaya kaya. Yes, ada certain people are very lucky. Diorang letak duit kat some pelaburan and dia boleh kaya. Tapi kita bukan semua. Bukan semua orang akan alami situasi macam tu. Okay. So, bila kita dah cakap pasal menyimpan, the most important thing tadi, menyimpan. Now kita bercakap pula pasal perdagangan pasaran niaga hadapan, futures. Okay, futures. So you must understand, ada satu quote yang paling menarik kat sini. Dia cakap tiada istilah, tiada risiko. Maksudnya tiada istilah, tiada risiko. Maksudnya yang ada hanya pilihan apa yang perlu dirisikokan dan bila perlu dirisikokan. Maksudnya ayat di sini, there's no such thing, no risk, kata dia. There's no such thing, no risk. Yang ada cuma apa yang perlu you riskan. Berapa amount you perlu riskan. Dan bila patut you risikokan. Itu sebenarnya istilah pelaburan. Jadi maksudnya kat sini, you perlu tahu perlu tahu So perlu tahu yang bahawa kalau dalam pelaburan ni, you ada something yang you perlu risikokan. Dan bila dalam futures ni, kalau you not willing to take risk, it's very most likely hard lah untuk you start nak ni. Sebab apa? Dalam futures ni, dia ada banyak kelebihan. And I want to share with you guys, apakah kelebihan pasaran futures yang menyebabkan nowadays kita tengok ramai gila orang beralih daripada stock market beralih ke futures. Kalau you perasan sekarang orang dah ramai trader yang beralih daripada stock pergi ke equity, pergi ke derivative. Sebab apa? Sebab the first one, volatility tinggi. Okay. Untuk pengetahuan anda, market futures ni pergerakan dia cepat. Kalau saya bagi you perumpamaan lah, yang comparison.
Macam kalau you invest dalam equity. Okay? Kalau you invest dalam equity, let's say dalam equity you invest one stock, okay, tak nak sebut apa stock tu, you invest dalam satu stock, you nak dapatkan, let's say letak 5,000 dekat situ, you nak dapatkan 200.5, which is around 5% lah, 5%, okay. So 200.5 tu silap-silap dalam 2 minggu pun belum tentu lagi dapat return. Kalau you lucky, you dapat lah. Tapi pergerakan saham ni nak bergerak, it's a bit slow. Okay. Tapi futures tak. Nak dapat 200, kalau saya ambil direct comparison dengan futures crude palm oil, okay, FCPO, kalau nak dapat RM250 tu, kadang-kadang less than half an hour dah dapat. Dan yang paling menarik apa tahu? It's only took you like around 10 ticks, 10 ticks sahaja untuk dapatkan 200.5 tu. Compare tu kalau dengan equity. That's why kenapa ramai orang suka dengan trade market futures ni, sebab volatility dia tinggi. And then leverage. So most of macam stock market kan, biasanya orang pakai cash. Maksudnya kalau 5,000 you boleh trade based on 5,000 lah. Okay. Tapi ada some people pakai margin juga. Tapi kalau untuk futures ni, okay, kalau saya nak buat lagi direct comparison kan, kalau kata FCPO kita tahu margin sebenarnya full margin adalah 7,000. Okay. Tapi kalau ikutkan value sebenar untuk satu lot FCPO tu lebih daripada 70,000. 25 metric ton tu. Tapi sebabkan ada leverage ni, jadi kita bursa tetapkan 7,000 sahaja. Okay. Dan yang menariknya sekarang ni, dekat dalam broker-broker pula, dalam broker-broker yang you buka account tu pula, dia offer pula half margin. Maksudnya daripada RM7,000, perlukan at least dalam 3,500 sahaja, separuh daripada modal tu, dah boleh mulakan. Tapi biasanya orang tak trade lah gunakan nama betul half margin. Biasanya dia akan trade lebih sikit, macam 4,000 ke 4,500 ke, sebab ada buffer. Siapa yang dah biasa dengan familiar dengan market, kita tahu lah kena ada buffer sikit kan. Kalau tidak, sekali rugi dah tak boleh trade lah. Jadi kena ada buffer. Okay. And another thing, pasaran dua hala. So dua hala ni maksudnya apa? You boleh buat keuntungan ketika pergerakan pasaran naik, dan you juga boleh mengambil keuntungan ketika pergerakan menurun. Itu kenapa orang suka sangat trade dengan futures. Okay. Sebab kalau kita nak, again, if I buat a comparison dengan bursa dengan stock market, okay, stock market dia tak boleh, dia one way sahaja. One way maksudnya you ambil keuntungan daripada kenaikan harga sahaja. You beli low, you sell high, itu sahaja. Dulu ada IDSS, iaitu intraday direct selling, tapi dah tak ada dah, bursa dah take out benda tu. So sekarang ni yang ada kelebihan tu adalah futures lah, dua hala. So dua hala ni, kalau equity, kalau you trade stock, you ada seribu lebih saham untuk you kaji. Kalau dalam futures ni, you hanya perlu tengok satu chart je, based on what instrument yang you dagangkan. Okay? Dan dengan satu chart tu saja, you boleh trade two-way market. You boleh, kalau market tengah naik, boleh buat untung. Kalau market turun pun, you boleh untung. As long you tahulah bila strategi dia macam mana nak masuk tu. Okay? And instrument. Okay? Instrument dalam futures pun banyak. Maksudnya you ada flexibility untuk milih. Kat bursa sendiri pun dah ada banyak produk-produk baru. Kita ada soybean, kita ada gold dan sebagainya. It's up to you untuk pilih mana yang syariah ataupun tak lah. Ada orang dia sentam kan. Tapi you ada boleh pilih, ada pilihan orang kata. So macam sekarang kalau nak trade SPO dengan soybean, tak ada masalah kan. So instrumen pemilihan tu depend pada strategi lah. So macam saya encourage orang ramai untuk trade CPO lah, SPO. Sebab kita tahu dia syariah compliance kan, dah jelas lagi janta. Okay. And then mata wang, okay, berdagang untuk milih dagang instrumen yang menggunakan Malaysia ataupun juga USD. So as you know sekarang currency kita USD agak menarik. Jadi soybean kalau bursa Malaysia kalau FCPO satu tik RM25. Kalau you trade soybean $6, $6 untuk satu tik. So $6 kalau kali dengan currency 4.8, 4.7, berapa keuntungan dia dapat dah. So itu kenapa orang pergi ke futures, sebab futures dia ada
kelebihan. Especially sekarang dengan keadaan mata wang kita rendah, jadi orang akan ambil kesempatan untuk trade dalam USD lah, untuk gain dalam USD. Okay. And then ganjaran lah, pulangan keuntungan yang lebih cepat berbanding pelaburan equity. As I said tadi lah, kalau you trade by equity, perlahan sikit lah. Dia slow sikit. You nak invest. Sebab you kena faham. You kena faham satu, mindset orang yang trade equity ni bukan short term, long term. Saya cakap terus terang, kalau you jumpa orang-orang yang betul-betul experienced traders, yang betul-betul otai-otai lama, diorang akan cakap you guys, jangan trade dekat saham. Jangan trade dekat saham. Saham are purposely for invest. Beli dan labur untuk tempoh jangka masa dengan based on study fact. Okay? Sebab dia bermain dengan dia bergantung kepada performance company tersebut. So it's very, orang kata bukan senang-senang je kita nak buat untung daripada saham tu macam tu je. Kan? Dia bermain dengan kajian lama masa dan tengok apa sentimen ekonomi semasa, dan ada juga tengok performance syarikat, projek dan sebagainya, dan baru boleh untung. So biasanya orang yang orang yang invest dalam saham ni, dia play dividend play ataupun bonus. Capital gain tu orang kata disadvantage sebenarnya. Mindset orang macam tu. Dan orang-orang macam ni yang kaya. Orang-orang yang macam yang nak kaya cepat ni, biasanya dia orang tak berduit pun dalam saham. Sebab dia orang nak laju, dia orang invest laju. Bukan tak boleh, tapi saham is not like short term punya investment, dia long term. Okay? Right. So, okay, as I said, ada banyak pilihan instrumen dagangan. Okay, even kat bursa sendiri pun dah banyak produk. Kalau imagine dulu tak banyak produk. Okay, sekarang dah ada. Kita dah ada futures gold. Okay, kita ada pasaran minyak mentah kelapa sawit SCPO. Kita ada pasaran minyak soybean, okay, soybean oil, olin sawit, okay, IBD. So ada banyak instrumen. You boleh check it out on Bursa Malaysia punya website untuk tengok apa-apa produk yang you boleh dagangkan. So most common trader akan trade, kalau kat Malaysia ni, dia akan trade sama ada FCPO ataupun soybean oil lah. Okay. Untuk pasaran hadapan emas ni, volume dia belum ada lagi. Okay. Olin sawit ni saya tak pernah usik, saya tak pernah sentuh, jadi saya kurang arif pada ini. Tapi yang soybean dengan FCPO saya pernah trade. Jadi ini adalah dua instrumen yang volatility dia menarik untuk you check it out. Sebab apa? Dia punya movement cepat. Okay. Okay. So now since kita dah ni, kita nak tanya cara membina kekayaan melalui pasaran niaga harapan. Okay, kita dah cerita pasal saving tadi, kita cerita pasal simpanan, kita dah cerita instrumen. Sekarang ni cara nak membina kekayaan melalui pasaran niaga harapan. Macam mana kita nak bina kekayaan? Yang ni lah topik yang korang nak tunggu-tunggu ni sebenarnya. Okay, sebelum tu tanya dulu, kenapa ramai pedagang beralih ke pasaran harapan? Kenapa? Kenapa orang sekarang semua beralih ke pasaran? Bukan semualah, maksudnya kebanyakan orang dah ada minat. Dulu orang tak tahu sangat pasal futures ni, tapi sekarang ramai orang pergi beralih ke futures. Why? Kenapa sebab dia? Sebab nilai mata wang. Nilai mata wang. Siapa je tak suka? Okay, you ingat sekarang kalau yang macam saya ambil sumber dia ambil pada 19 Mei ni kan? Sekarang dah Jun dah. Okay, so $1 equal 4 sekarang 4.7 sekarang dah 4.7 ringgit Malaysia. So maksudnya kalau 1 USD kali dengan 4.7, so you akan dapat. So kat sini kenapa orang ramai minat? Sebab apa? Kelebihan advantage dari segi mata wang, pertukaran mata wang, dan ini memberi kelebihan kepada pedagang-pedagang lah untuk berdagang. Dan sekarang ni kalau you trade, kalau kita cerita pasal modal, okay, FCPO sekarang modal 7,000, half margin 3,500. Okay, kita ada soybean, pasaran minyak soya, okay, 2,000 USD, around 9,375 lah, lebih kurang macam tu modal dia. And then ni market luar lah, crude oil ni bukan Malaysia punya, luar punya. And then kita ada emas yang saya cakap tadi, Malaysia Bursa punya emas sekarang modal 2,800. So ada banyak pilihan untuk kita berdagang. Dan sekarang ni you kena tahu
apa yang menariknya tentang ni adalah sebenarnya pulangan dia. Pulangan. Berapa pulangan yang you boleh dapat daripada hasil pelaburan tu. Sebenarnya guys, kita tak perlukan fikir nak kaya sebab kebanyakan kita ni dia terlalu asyik sangat nak kejar duit. Sebenarnya trading ni dalam futures especially dia, kita bukan nak tengok how much money you make. Kita nak tahu how consistent you are. Berapa banyak consistent. Berapa winning rate you. Kalau you masuk position tu sehari tu berapa kali. Ke you sehari hentam sampai 55 transaction. Pernah berlaku kat saya. Tu sebenarnya saya cakap mengata diri sendiri tu. Pernah berlaku 55 transaction sehari. Tu nama merapu. Sebab end of result dia tak untung pun. Sebenarnya kita tak perlukan yang banyak. Kalau saya saya nak tunjuk gambaran berapa pulangan kalau you invest dalam futures ni lah. Futures ni saya bagi je gambaran je. Kalau contoh pulangan untuk satu tick untuk SPO RM25. Soybean $6. Lebih kurang RM28. Crude oil $10. Okay, 46. So you tengok lah, dua tick berapa? Satu tick tu maksudnya satu tick pergerakan Let's say harga 4,000, dia pergi 4001. Itu satu tick. 4002, dua tick. Okay, itu maksud dia. So, dua tick RM50 SPO, soybean 12. You tengok macam mana. Ini compounding lah, kita panggil compounding. You tengok macam mana dia punya compounding dia. Okay, 3 tick berapa? So, kalau up to 10 tick, RM250 dah dapat SPO. Okay, RM250 dah. Soybean 60 10 tick dapat $60 dah. Okay, crude $100 dah. Itu kenapa orang nak. So sebenarnya dalam compounding ni, dalam trade, dalam market ni kita sebenarnya tak payah tengok banyak-banyak benda sebenarnya. Okay, kita nak cari setup sebenarnya. Kita nak cari setup sahaja. I nak share you guys a 3 setup hari ni. A 3 strategy untuk you trade. Okay, of course you perlu ada basic knowledge untuk macam mana nak gunakan platform, perlu ada basic knowledge macam mana nak kendalikan market, kena faham macam mana market bergerak. Okay, itu benda-benda yang you boleh belajar through your remiser pun boleh, ataupun you boleh belajar sendiri pun boleh. Okay, atau you reach out mana-mana through Excellent pun boleh. Okay, sebenarnya kat Bursa Malaysia sendiri pun ada je kelas-kelas yang untuk you belajar cara penggunaan asas tu. Okay, tapi saya nak share 3 strategi cara untuk you dapatkan 20 tick. Kalau kat sini macam nak dapat 20 tick. So you try apply teknik ni, tapi rule dia adalah kesabaran. Kesabaran untuk you tunggu setup. First kali saya bagi is a call breakout structure. Saya bagi nama dia breakout structure. Kenapa breakout structure? Okay, first kali you kena cari wick candle berdekatan. Apa maksud wick? Wick adalah ni, echo panjang ni. Okay, sama ada dia wick ke atas ataupun ke bawah, tapi dia mesti panjang. Okay, kemudian you cari wick candle yang panjang tu, you cari dia yang berdekatan dengan harga semasa. Jangan cari jauh sangat. Kalau harga semasa sini, you kena cari wick yang berdekatan lah. Okay, you kena study. Dan dia based on time frame yang macam 15 ke 30 minit macam tu, you gunakan. Okay, ni strategi yang you boleh apply okay, untuk cari 20 tick dalam market. Okay, kemudian bila you bila you dah nampak wick ni, the second one you nak cari apa? The high volume candle yang dia break. Dia break this wick tu. Dia break dengan one volume candle je besar. Dalam keadaan satu volume candle besar. Itu. So bila you jumpa this kind of setup, ni saya bagi anda 3 setup ni, dan 3 setup ni adalah frequent tau. Boleh kata almost hari-hari ada. You cari 3 ni je sebenarnya kalau you nak cari 20 tick tu sehari. Okay, 20 tick kalau dalam SCPO berapa? Kalau 20 tick, kalau 25 ringgit kali 20 dah RM500 RM500. You imagine macam ni je, RM500 kali 20 cukup. Berapa dah you dapat? So itu je yang saya. Sebab tu saya cakap strategi 20 tick. Sebab dalam trading ni consistency tu penting. Bukan how much money you make penting. Okay, so first setup cari wick candle, and then you cari high volume candle break macam tu. So bila you jumpa high volume candle break macam tu, okay, you boleh cari peluang, okay, untuk take a position, untuk ride the trend ke bawah. Ikutlah trend. Kalau trend tu break ke atas, atas lah. Kalau bawah, bawah lah. Tapi insyaAllah
20 tick tu achievable. Itu step, itu yang first strategi untuk you gunakan dalam market futures. Okay. Kedua adalah drop based rally, kita panggil. Drop based rally. This sebenarnya ada banyak lah. Dalam kategori drop based rally ni, dia ada 4 jenis sebenarnya. Rally based rally, rally based drop, drop based rally, drop based drop, benda tu. Tapi dalam any market, mana-mana market pun, even stock sekalipun, 3 benda yang saya nak ajar ni ada. Dia akan sentiasa ada. So, drop based rally ni macam mana? Keadaan market turun, you nampak dia turun, lepas tu dia buat reversal candle. Reversal maksudnya apa? Dia bagi satu candle naik ke atas, kemudian dekat sini biasanya dia akan terbentuk morning star. Okay? And then, the candle, dia bertahan. Dia bertahan. You nampak tak? This candle, kalau you ambil daripada kotak yang saya draw ni, kan? Kotak ni, daripada morning star ni, daripada ini ke sini, dia bertahan dekat atas ni. Itu panggil drop based rally. Drop based rally ni pattern yang frequent, common pattern yang you cari dalam market. Dan dia akan contribute you 20 ticks, 20 tick dalam market. InsyaAllah, most probably akan ni. Sebab apa? Cut loss pun tak jauh. Kalau you entry sini pun, range kat sini maybe dalam 10 tick je. Okay? Tapi kita nak cari yang most frequent setup yang bagi high probability kan. Inilah dia setup ni. Okay? And then kita ada Fibonacci retracement. Fibo punya retracement. Fibo retracement ni technically adalah satu strategi yang common lah untuk you tengok dekat area mana dia retracement. The interesting part tentang Fibonacci ni kan adalah tempat di mana you boleh identify area-area potential untuk pullback. Dan usually macam mana kita pakai Fibo ni, ni cara pakai Fibo yang sebenar. Fibo ni kebanyakan orang biasanya kita akan tarik daripada low ke high. Okay, ini adalah satu indikator kita panggil Fibonacci retracement. Kita tarik daripada low ke high kan, low ke high. Okay, cara dia untuk you identify mana spot Fibo yang tarik S1 ni adalah rahsia dia adalah daripada week ke week. Maksudnya daripada bawah ni mesti ada week candle. Okay, you point bawah dan the first rejection dia mesti ada week. Kalau tak ada week, dia tak boleh. Dia kena ada week. Kalau dia bagi body macam ni, kita tak nak. Kita nak dia week, ada echo. Dia bagi echo. So, you boleh ambil point A ke point B kat sini, tarik. You akan dapat, ni universal setup. Dia tak ada tetapan certain value ke, tak ada. Dia memang macam ni je. Jadi, you letak benda ni, tarik ni, you akan jumpa zone possible untuk dia buat retracement ataupun pullback area. Zone yang tempat di mana bila dia jatuh, dia akan reject. So, these 3 setup, I cakap you guys, hari-hari ada dalam market. Hari-hari ada. Dan ini most common. Okay? So, yang first one, yang ni, breakout structure. You nampak weak, then the high volume candle langgar, break dengan high volume, dan you boleh follow trend. And in fact, kalau yang ni dah breakout macam ni dengan high volume macam tu, biasanya usually trend akan ikut je. Ikut je, dia akan ke bawah. Kalau you tengok yang ni pun sama. Cuma yang ni tak ada weak lah. Okay? Tapi high volume candle, dia akan ikut je ke bawah. Biasanya macam tu. So, you kena cari point-point dekat sini. Setup yang ni. Kedua, drop base rally ni, dia jatuh, dia buat morning star, and then dia retrace kat areas ni, buat kenaikan, double tick. Okay? Dan ketiga adalah Fibonacci retracement. This is the T strategy untuk you gunakan. And I say to you, kalau you apply, you gunakan method ni, cari this setup saja, I can say you can consistent. You tak percaya, you buat journal. You buat journal and you backtest lah. Okay? So, itu tentang dia. Dan kenapa 20 tick? Kenapa saya nak cerita pasal 20 tick? Kenapa strategi 20 tick? Sebab, I share you, dalam XPO, kalau 20 tick sehari, bersamaan dengan RM500. Kalau seminggu, dah dapat RM2,500. Sebulan, dah RM10,000. RM10,000 sebulan tak banyak lagi ke bang? Sebulan. Mustahil tak? Okay lah, let's say lah. Kita ambil, sehari jangan ambil banyak position. Sehari ambil 3 je position. Kan? Saya tak 3 position je. Okay? Daripada 3 position tu, sehari, you kena aim 3 position je. Tak nak lebih. 3
3 transaksi je. 1, 2, 3. Kalau sehari sekali you dah dapat KPI, dah stop, tak payahlah trade 2 kali dah. Tapi kalau ni tak dapat, yang ni you recovery, yang ni untuk you capaikan sikit profit. Tapi kalau you maintain 20 tick sehari you sebenarnya target, kalau you tak dapat 10,000 sebulan pun, at least you mesti dapat 5,000. Mesti dapat akan below. Sebab ingat saya cakap tadi, kita nak aim consistency. Kita bukan nak cari how much you want to make a month. Jangan. Fikir consistent. That's how trader grow. Dan itu cara ramai orang trader yang betul-betul sukses, dia orang buat duit. Sebab dia orang aim consistency. Dan nak capai consistency, I cakap you guys, bukan senang. You perlu ada hardworking, you perlu backtest sikit, you perlu ada effort untuk you buat kajian. Dia tak boleh macam you saja dia datang nak trade, tak boleh. You kena ada backtest, ambil masa sikit untuk kaji, and then you dah tahu kat mana zone mana, dan wait for the setup. Selagi tak nampak setup, tak payah masuk. Itu je. Trading is all about setup. Dia bukannya tengok just market react ke, tak ada. You just tengok setup dia masuk. Sebab dia hari-hari pattern yang sama je. Hari-hari saya bersama. Sahabat nak termuntah tengok. Pattern yang sama je. Okay. Kemudian, kalau soybean. Kalau kita ambil comparison. Soybean. Okay. 20 tick bersamaan 120 USD. Which is around RM500 lah. Okay. RM560. Seminggu dah 600 USD. 2,800. Sebulan 2,400. 11,000. Apa lagi nak? And then crude oil lah. Crude oil ni market lain lah. Dia mahal sikit lah. Okay. Kita fokus bursa punya market je lah. Okay. Sebab bursa ni, dia kelebihan kita banyak kat bursa ni. Sebab apa? Broker bagi harga half margin dan sebagainya. Kalau market luar ni, diorang kedekut sikit. Diorang tak bagi half tu. Okay. Tersyarat tu bursa lah. Sebab bagi advantage kita. Okay. So, bila kita cakap pasal semua benda ni, nampak senang kan? Tapi, kenapa ramai trader gagal? Kenapa? What are the reason? Kenapa gagal? So, saya nak share dengan korang a few tips lah. Kenapa, bukan tips lah, technically it's a statement lah. Macam mana, kenapa ramai trader, walaupun saya cakap based on trade setup ni, kenapa gagal? Okay. The first one, sebab most traders, dia mencari profit yang tinggi. Dalam market, kalau boleh, dia tak nak target. Kalau dia dah dapat RM200, saya cakap susah. Saya sendiri pada habit tu saya beritahu korang. Saya usually, every position yang I ambil, biasanya boleh dapat 500 ke 700 USD. Usually. Okay. Tapi, saya ada problem yang besar. Which is, saya suka nak rasakan yang saya punya technical analysis tu betul. Sedangkan you kena faham, as a trader, kita tak boleh kawal market. We don't know market pergi atas ke bawah, itu lentak dia lah. Kita hanya boleh kawal emosi je. Emosi. Dan risiko trading kita. Risk kita. Main kita adalah risk. Okay? Berapa banyak cut loss kita nak sanggup tanggung. Dan macam mana kita nak manage supaya kita eliminate daripada cut loss to ada 1%, daripada ada certain cut loss to a zero cut loss. Maksudnya nak eliminate langsung risk tu. Dia ada method dia. Cara simple je sebenarnya. Bila you write, macam saya sendiri kan, bila kita write satu position, you tengok you masuk very sharp based on the setup yang nampak tu, you masuk very sharp. Dan dia dah run 10 tick ke atas. Dia dah go up to 10 tick. Kan? You tarik lah trailing you tu tinggi sikit. Supaya kalau dia patah balik, you dah secure lah 2 tick ke 3 tick. Itu cara kita nak eliminate daripada risk yang besar daripada zero risk. Tapi, masalah kita, macam saya sendiri pun, saya ada satu habit di mana bila saya masuk position tu, which is almost out of, let's say lah, sebab sekarang saya dah tak ambil trade banyak. Dulu saya pernah buat transaction sampai 55 transaction sehari, 22 transaction sehari. Now, saya literally ambil 3 je. Max 3. Kalau sekali trade dah dapat KPI, saya stop. Kalau first trade rugi, second trade fokus untuk cover losses saja, bukan untuk profit pun. Kalau berjaya cover losses, baru saya akan guna third trade untuk making some money. Tak banyak pun. Ambil sikit. Dapat 100 pun, okey je. Itu contoh lah. Ni bagi gambaran lah. Itu cara saya. Okay. Tetapi, kalau dah strict loss, tak payah trade lah. Esok pula. Sebab percayalah, kali keempat tu you takkan cover pun. Tambah rugi je dia. Itu cara nak kawal emosi. So, kita kena ada certain rule dan disiplin macam mana kita nak kawal benda ni sebenarnya. Dan kebanyakan trader dia tak ada this rule. Dia tak ada.
That's why walaupun you ajar orang how many strategi pun sekalipun, end up you gagal sebab you punya emosi sendiri. You nak cepat kaya. You kena eliminate that perasaan cepat kaya tu, you focus on your discipline. Nampak setup, masuk zone you, baru masuk position. That's how you will sustain dalam market. Tapi kalau you keep on macam nak tembak je, tak ada setup pun, tapi rasa macam nak naik. Okay, rasa tu membunuh. The moment you ada perasaan macam, rasa macam nak naik, rasa macam turun, rasa tu dah salah lah sebenarnya. Sebab trader react based on setup. Trader react and based on zone. Kalau you faham the psychology of zone. So, you tak perlu pening-pening kepala nak cari holy grail setup. In fact, you imagine, sepanjang saya belajar tentang trading ni, saya belajar dengan pelbagai indikator. Last kali, today, you akan tengok chart saya toggle je, kosong. Tak ada indikator langsung. I'm not use any single indicator dah. Sebab apa? Sebab lebih jelas kita react without indicator. Tapi you kena faham the psychology of macam week tu. Kenapa it's happen week. Week candle tu kenapa it's happen. You kena faham that. That one is a bit advanced knowledge yang you perlu belajar. Tapi I share you 3 setup tadi is the most common setup yang memberi high probability dalam market. So, nampak senang. Tapi kenapa nama masa gagal? You kena kawal. You kena ada set of discipline dari diri you. Okay? Dalam trader, bila cakap pasal nak bina kekayaan from futures market ni, I daripada awal lagi I cakap saving dulu. Bila kita cakap saving, and then daripada trading ni sebenarnya disiplin. Macam mana you manage. You tak payah cari sampai ikut orang 30 tick, 50 tick. Tak ada tak ada menang, siapa menang ataupun kalah pun kalau you maintain macam tu. You just jaga you punya consistency saja. Target 10 tick ke 20 tick ke sehari. That's your focus. Okay? And saya nak ambil kesempatan ni juga untuk promote bursa punya derivative. Kan sekarang bursa ada sediakan satu challenge derivative untuk you guys boleh try. Dia macam sekarang bursa dah tetapkan macam komitmen tau untuk buat program ni every year. Untuk you guys bukan sekadar praktis tapi peluang untuk menang hadiah. Dan this is a good way untuk you learn how to control your discipline. Gunakan apa yang ada. Okay? So, itulah yang saya boleh sharekan sedikit sebanyak tentang macam mana tentang kita nak bina. Okay, I understand kalau by maybe some of expectation expect bina kekayaan ni kita nak cerita pasal trading je sebenarnya tak. It's all come dengan disiplin. Saving, disiplin untuk saving. Kemudian baru you start faham tentang futures market, how to set up, jaga 20 tick, jaga your disiplin, rule dan sebagainya. Dan barulah you boleh berjaya dalam trading. So I think that's it from me. Hopefully ada input baru and thank you very much. Okay.